tanpa melengahkan masa, dijemput Ketua Pembangkang dari pihak pembangkang lah, Muhammad Alif Nazhan bin Muhammad Asli untuk menyampaikan ucapan-ucapannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang, seterusnya seluruh warga Dewan yang saya hormati sekalian. Dewan yang mulia, apabila alam sekitar ini sudah dicemari dan dinodai, ia sukar untuk diselamatkan kembali. Maka tanpa perwakilan pembangkang, kami ingin membangkang usul yang digagaskan oleh sahabat Perdana Menteri. Kononnya Tuan Yang Dipertua, negara maju penyelamat krisis alam sekitar. Maka tanpa selaku Ketua Pembangkang, obligasi pertama yang akan saya lakukan, respon serta penolakan pendefinisian usul perdebatan Tuan Yang Dipertua Dewan. Secara rumusannya, di perwakilan pembangkang, kami menerima bagi frasa pertama dan juga frasa kedua. Namun hari ini, kami tolak frasa ketiga yang disampaikan oleh Perdana Menteri, iaitu keadaan penyelamat. Masalah pertama dalam pendefinisian ini, keadaan dikawal di perwakilan kerajaan terlalu kabur Tuan Yang Dipertua Dewan. Kata Perdana Menteri, hari ini kita dapat mengawal krisis yang berlaku, namun tidak pernah untuk dispesifikasikan dan meletakkan penciran apakah keadaan dikawal di panel perwakilan kerajaan. Adakah hari ini wujud penurunan dalam kadar pencemaran Tuan Yang Dipertua Dewan, ataupun krisis ini tidak berulang tahun demi tahun? Maknanya perlu mereka cerita apakah target akhir usul hari ini Tuan Yang Dipertua Dewan. Kedua, beliau juga menyatakan hari ini negara-negara maju mempunyai keupayaan. Persoalan saya hari ini, adakah negara-negara maju ini menggunakan keupayaan mereka sehabis baik untuk menyelamatkan alam sekitar Tuan Yang Dipertua Dewan? Saya berikan anda satu analogi yang cukup mudah. Hari ini saya tebang 1000 pokok, namun hari ini saya hanya menanam 1 pokok Tuan Pertua. Maknanya saya tidak berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan dan menyelamatkan alam sekitar ini. Inilah situasi yang berlaku di negara-negara maju Tuan Pertua Dewan. Kedua, kita juga perlu untuk sedar negara-negara maju mempunyai keupayaan untuk mencemarkan serta mengeruhkan lagi krisis yang berlaku. Mereka gunakan kapasiti pengaruh mereka untuk melanggar perjanjian. Mereka guna kemajuan teknologi mereka untuk mencemarkan alam sekitar. Kita lihat, mereka juga mempunyai keupayaan untuk mencemarkan alam sekitar ini Tuan Yang Dipertua Dewan. Maka, definisi tidak menyelamat di panel perwakilan pembangkang akan kami tunjukkan kepada anda, krisis ini tidak selesai kerana apa yang pertama, masih lagi berlaku peningkatan tahun demi tahun. Kedua, krisis ini masih lagi menjejaskan komponen-komponen alam sekitar Tuan Yang Dipertua Dewan. Maka inilah situasi tidak menyelamat di perwakilan pembangkang. Maka selesai respon pendefinisian di perwakilan kerajaan. Ya, sila Yang Berhormat. Yang berhormat kata tidak perlu bersungguh-sungguh. Tapi kalau berjaya, bukankah sudah menyelamat? Yang Berhormat, masalah hari ini Tuan Yang Dipertua Dewan, jika kita analisis sebenar-benar mungkin, masih lagi banyak krisis-krisis alam sekitar yang tidak selesai. Malah Tuan Yang Dipertua, krisis ini semakin parah hari demi hari Tuan Yang Dipertua Dewan. Baiklah, kita bidas belum hujah pertama yang disampaikan oleh Perdana Menteri atas kata kunci peranan pemeliharaan. Hari ini, isu yang dibangkitkan dalam hujah pertama mengenai isu sumber air bersih di Afrika Tuan Yang Dipertua Dewan. Saya buktikan kepada anda, sebenarnya hari ini Tuan Pertua, isu sumber air bersih tidak hanya berlaku di Afrika, namun hari ini masih lagi berlaku di negara-negara muda yang lain, contohnya Zimbabwe. Maka kita lihat hari ini, negara maju bersifat memilih-milih untuk menyelamatkan alam sekitar Tuan Yang Dipertua Dewan. Kedua pula, mengenai isu sumber air bersih di China, masih lagi tidak selesai. Jadi di manakah keupayaan negara maju untuk menyelamatkan krisis ini tidak pernah berjaya dibuktikan di perwakilan kerajaan Tuan Yang Dipertua Dewan. Maka selesai segala masalah di perwakilan kerajaan. Beralih pandang di perwakilan pembangkang yang lebih mencintai alam sekitar ini. Pembangkang hadir melihatkan kepada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh negara maju dalam menyelamatkan krisis alam sekitar. Maka tanpa selaku Ketua Pembangkang, akan saya ceritakan hujah atas kata kunci negara maju
punca krisis alam sekitar. Pembangkang kedua akan membentangkan satu lagi hujah atas kata kunci keinginan negara maju untuk bekerjasama dalam menyelamatkan alam sekitar. Dan pembangkang ketiga seperti biasa akan memberikan bidasan-bidasan berbisa buat mereka bermuhasabah buat seketika. Maka selesai peranan perwakilan pembangkang. Ya, sila yang berhormat. Yang berhormat, adakah pewakil pembangkang pada hari ini ingin menjadi punca atau mencari penyelamat? Yang berhormat, hari ini kami tunjukkan kepada anda, kita analisis siapakah puncanya terhadap krisis ini dan menyebabkan krisis ini sehingga kini tidak selesai, Tuan Pertua Dewan. Baiklah, saya akan bentangkan hujah pertama di perwakilan pembangkang. Negara maju, punca krisis alam sekitar. Tuan Yang Pertua, kita sedar dalam realiti semasa, negara maju merupakan negara-negara yang mempunyai industri berskala besar. Dan hari ini, peranan mereka dalam merancangkan industri, mereka perlu mempunyai sistem pengurusan yang bersifat mesra alam untuk memastikan aktiviti perindustrian ini tidak akan berimpak negatif terhadap alam sekitar kita. Namun sayang seribu kali sayang, perkara ini tidak pernah berlaku, Tuan Yang Pertua Dewan. Mengenai isu yang pertama, krisis pelepasan gas rumah kaca, Tuan Yang Pertua Dewan. Menurut Intergovernmental Panel of Climate Change IPCC dengan izin Tuan Yang Pertua, hari ini 40 negara maju yang terlibat dalam kelompok negara-negara Annex 1, Tuan Pertua, telah menyumbang hampir 63%, lebih daripada separuh pelepasan gas rumah kaca yang disumbang oleh seluruh dunia, Tuan Yang Pertua Dewan. Tidak cukup dengan itu. Menurut Environmental Center of United States of America dengan izin Tuan Yang Pertua, Amerika Syarikat sudah berdekad-dekad menjadi negara penyumbang terbesar kepada pelepasan gas rumah kaca, Tuan Yang Pertua Dewan. Apakah impaknya? Hari ini kita lihat, disebabkan pelepasan gas rumah kaca yang tidak terkawal, suhu berlakunya peningkatan suhu global yang meningkat setiap tahun, Tuan Yang Pertua Dewan. Ini isu pertama. Isu kedua pula mengenai krisis tenaga senjata nuklear. Kita sedar hari ini Amerika Syarikat merupakan punca kewujudan teknologi nuklear dan negara-negara maju yang lain berlumba-lumba untuk turut sama dalam kemajuan ini, Tuan Pertua Dewan. Dan disebabkan perkara ini, wujud beberapa isu yang serius, Tuan Yang Pertua. Contohnya, isu berlaku di Pulau Cincin Morara, Perancis, di mana negara Perancis sudah melaksanakan lebih 170 ujian nuklear. Dan apakah masalah yang berlaku? Iaitu krisis pengurusan sisa radioaktif. Apa yang dilakukan oleh Perancis? Mereka menggunakan laut untuk membuang sisa-sisa ini, Tuan Yang Pertua Dewan. Kesannya apa hari ini, Tuan Pertua? Terbentuknya sebuah pulau cincin disebabkan sisa radioaktif ini. Dan yang kedua, berlakunya kemusahan lebih 5,000 spesies akuatik disebabkan masalah yang diwujudkan oleh negara maju. Rumusan pengujian ini saya tunjukkan kepada anda, siapakah yang menjadi punca kepada krisis alam sekitar ini. Dan kita perlu sedar, sehingga kini krisis ini masih tidak diselesaikan meskipun mereka mempunyai keupayaan. Maka tadi apa yang saya minta, mohon membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Muhammad Afif Nazhan bin Muhammad Asni. Untuk pengetahuan hadirin, Muhammad Afif Nazhan dilahirkan pada 3 Januari 1999, berasal dari Sungai Buloh, Selangor, dan bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera kimia pada suatu masa nanti. Baiklah, untuk meneruskan